Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Jadi bersempena dengan Hari Malaysia 16 September 2023 ni, aku nak ceritakan sikit pasal hero tanah air kita lah. Dia ni kira macam pejuang tanah air kita lah, tapi bukan pejuang dari segi angkat senjata tu. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni pasal siapa, kena tengok video ni sampai habis. Jadi tunggu apa lagi? Jom sembang. Peminat filem-filem Melayu klasik mesti kenal punya dengan Allahyarham Datuk Mustafah Makruf. Alah, dia pernah berlakon dalam cerita Bawang Putih Bawang Merah, Seri Mersing. Kalau cerita-cerita yang baru-baru ni, paling baru yang dia pernah berlakon 1957 Hati Malaya tu. Dalam cerita tu dia pegang watak sebagai Sultan Selangor. Tapi tak ramai yang tahu tau, bapa beliau ni, Makruf Zakaria, adalah seorang pejuang tanah air ni. Tapi macam aku cakap tadi lah, dia bukan pejuang dari segi yang angkat-angkat senjata macam tu. Bapa dia ni memperjuangkan nasib orang Melayu melalui kaedah ekonomi. Makruf Zakaria ni, beliau lah yang mengasaskan bank pertama milik orang Melayu dekat Malaysia ni. Tapi sebab ramai orang yang merah mata dengan dia ni dibunuh pada 4 Disember 1947. Tapi sampai sekarang, kes dia ni memang tak diselesaikan lagi. Tapi sebelum aku pergi lebih jauh lagi, aku terangkan sikit latar belakang dia. Makruf Zakaria ni anak jati Seri Menanti Negeri Sembilan tau. Dia ni dilahirkan pada tahun 1904. Beliau ni merupakan sebahagian daripada kelompok kecil elit Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris tau. Beliau ni hidup sezaman dengan Pendeta Zakbar atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau pernah berkhidmat sebagai penolong pegawai daerah kat Selama, Parit, Kampar dan Tapah Perak. Lepas tu pernah juga jadi penolong pendakwa raya time era penjajahan Jepun tau. Pernah juga jadi magistrat kat KL dan timbalan pendakwa raya di Selangor. Bukan calang-calang orang tau dia ni tau. Magistrat tau, bukan ahli muzik ha. Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Magistrat? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku. Beliau ni ada syarikat ataupun firma guaman, di mana firma guaman ni dia kongsi dengan rakan dia tau, Tan Sri SM Leong. Beliau ni pernah je ditawarkan jawatan jadi Menteri Besar Negeri Sembilan, tapi beliau tolak dengan baik disebabkan minat beliau ni dalam bidang guaman dengan bidang ekonomi tau. Tapi masa tu, kawan-kawan beliau ni semua tengah sibuk berjuang dalam bidang politik tau. Secara tak langsung, benda tu dah buka jalan kepada pelantikan Allahyarham Tun Abdul Malik Yusof sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang pertama pada masa tu. Makruf Zakaria ni percaya tau, kalau orang Melayu nak bangkit, bukan kena bangkit dari segi politik je. Orang Melayu masa tu mesti bangkit dari segi ekonomi juga tau. Yelah, kau nak kuatkan satu struktur politik kau mesti kena ada ekonomi yang kuat. Salah satu cara yang Makruf Zakaria ni nampak adalah melalui sistem perbankan yang sistematik. Sebab masa tu, dasar ekonomi British memang berat sebelah dan bias terhadap orang Melayu ni. Kira macam resis lah kan. Sebab time tu yang ada dua bank je. The Chartered Bank milik orang British dengan Overseas Chinese Banking Corporation ataupun OCBC Bank milik orang China. Dua-dua bank tu jenis pilih kasih, memang tak nak bagi pinjam kat orang Melayu. Jadi benda tu lah yang memaksa orang Melayu ni semua pinjam duit dekat ceti-ceti haram tau. Alah, macam dalam cerita Piramli tu lah, yang time ceti tu datang, dia suruh bini dia temberang. Loh, rumah dia dalam darah ke? Alamak, orang minta hutang. Ini lah, kau bila temberang apa-apa pun ya. Ayah, set ni lelaki ada hutang ke ayah? Ada, Cik. Itu pasal sekarang saya mari, Cik. Berapa lama? Pokok saya tak tengok, Cik. Bunga tak nampak. Itu akan cikir dari sangkut. Ini akan pun putus, Cik. Saya tolong kau. Berapa banyak dah punya hutang? Tak ada banyak, Cik. RM100. Bunga RM20, Cik. Sekarang saya biar ke RM20, Cik bayar. Sekarang juga saya boleh keluar, Cik. Cik. RM100. RM20 bayar bunga. Kau bayangkan lah kalau kau pinjam buat kahwin. Anak kau dah 5 pun kau belum habis bayar lagi hutang tu lah. Waktu aku kahwin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai RM5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Mak bapak kau
yang salah. Menerusi Malay National Bank yang ditubuhkan oleh Ma'ruf Zakaria dan kawan beliau Tan Sri SM Leong, beliau ni nak bela nasib orang Melayu lah daripada beban hutang ceti tu. Secara tak langsung Malay National Bank tu pun didaftarkan pada 12 Mei 1947. Bank ni menyediakan macam-macam perkhidmatan seperti pinjaman, saham, keselamatan dan harta, bond, stok dan penyimpanan yang memudahkan masyarakat Melayu lah time tu. Walaupun baru je 7 bulan beliau ni pegang jawatan sebagai pengarah urusan kanan, tapi beliau ni dah dapat kumpulkan 10 pemegang saham utama dari peniaga dan golongan elit Melayu time tu. Dan yang paling power sekali lah bagi aku, daripada 75 peminjam awal dekat bank tu, 2 daripada peminjam tu adalah orang Cina. Jadi bila Ma'ruf ni dah berjaya, mestilah ada mata-mata yang duk usah geram je dengan dia kan. Bila dah usah geram tu, confirm ada datang idea nak hapuskan pesaing diorang kan. 10 bulan sebelum beliau dibunuh, ada satu cubaan bunuh yang aku rasa paling brutal sekali yang berlaku dekat kediaman baru dia dekat Taman Seputih kat Jalan Kelang Lama tau. Sebelum tu diorang duduk kat Kampung Baru. Tapi nasib baik time tu beliau tak dekat rumah. Anak beliau Datuk Mustafa Ma'ruf bersama dengan bapa saudara dia tengah cat rumah dia dekat bahagian bawah tau. Rumah dia ni kira macam satu dekat atas bukit, satu dekat bawah bukit tau. Yang Datuk Mustafa dengan pakcik dia tu tengah cat rumah yang dekat bawah bukit ni tau. Datuk Mustafa cerita masa dia tengah buat finishing rumah dia tu, dia terdengar bunyi tembakan tau. Bunyi dia memang kuat gila lah. Dan dia nampak ada 3 orang lelaki meluru ke arah rumah dia sambil lepaskan 3 das tembakan tau. Datuk Mustafa ni dengan pakcik dia pun apa lagi, larilah dekat semak yang berhampiran dengan kawasan rumah dia tu. Pembunuh-pembunuh tadi tu ingat Ma'ruf Zakaria ni ada dekat rumah masa tu. Padahal Ma'ruf ni dia belum balik lagi rumah time tu. Walaupun lepas Ma'ruf Zakaria balik, Datuk Mustafa ni tetap tak keluar daripada tempat yang menyorok tadi tu. Disebabkan beliau masih dedau lagi dengan kejadian tadi tu tau. Yelah, bukan pistol air mat, pistol betul siap. Masa tu Datuk Mustafa ni dengar oleh bapak dia panggil, tapi dia langsung tak menyaut tau. Sebab dia dedau, dia takut bapak dia ni dijadikan tebusan, ataupun mana le tahu pembunuh tu tadi pancing nak suruh diorang ni keluar kan. Lepas daripada kejadian tu, diorang pun pergi buat laporan polis dan berpindah semula dekat rumah lama diorang dekat Kampung Baru tu. Berikutan dengan kejadian tu, benda tu yang jadi satu petanda tau. Apa yang dia buat ni bakal membahayakan nyawa dia sendiri. Dan betul lah seperti apa yang dijangkakan, iaitu pada 4 Disember 1947, Ma'ruf Zakaria dicolik dan ketika itu beliau berusia 43 tahun. Beliau kena colik semasa perjalanan beliau dari Kampung Baru nak balik ke rumah mak beliau dekat Seremban, dan lepas 3 hari daripada beliau ni hilang, mayat beliau ni dijumpai tergantung dekat sebatang pokok dalam sebuah hutan tau. Hutan tu pula dekat Batu 13, Jalan Kuala Lumpur ke Bentong. Dan mayat beliau ni dijumpai pada 7 Disember 1947 bersamaan dengan hari Sabtu tau. Masa polis jumpa beliau tu, polis jumpa beliau masih lagi pakai seluar kaki beliau dengan jam tangan Rolex. Kalau benda tu satu rompakan, jam Rolex bai, takkan kau tak nak kebas. Dan yang lagi peliknya, tayar belakang dengan tayar spare dia hilang sekali. Bukan aku dengan korang je yang pelik, pihak berkuasa time tu pun pelik. Pihak berkuasa pelik juga, macam mana kereta beliau ni boleh ada dekat Bentong? Yelah, sepatutnya perjalanan dia daripada KL nak ke Seremban. Ni apa hal boleh sampai ke Bentong pula kan? Masa tu kes Ma'ruf Zakaria ni memang kecoh gila lah dekat Surat Khabar, sampai letak kat muka depan tu. Lepas tu bila isteri beliau kena bawa dengan polis untuk tengok kereta Austin yang ditinggalkan dekat Bentong tu, isteri beliau pun terus sahkan yang kereta tu memang milik beliau. Polis percaya yang beliau ni dilarikan oleh sekumpulan lelaki. Dia diorang ni naik kereta lain sebelum bawa beliau ni ke Bentong dan tinggalkan kereta beliau ni dekat Batu 13. Dah banyak kali juga polis lalu jalan tu masa hari yang beliau kena colik tu. Tapi polis memang tak jumpa apa-apa sebelum mayat beliau ditemui dalam hutan dekat kawasan tu. Sampailah ke hari ni, kes Ma'ruf Zakaria ni memang tak dapat diselesaikan lagi. Tapi beberapa tahun lepas adalah desas-desus yang mengatakan diorang nak buka balik siasatan kes ni. Yelah, kalau kau jadi ahli keluarga diorang pun, kau mesti nak keadilan untuk ahli keluarga kau, betul tak? Sebab diorang ni percaya yang beliau ni mati dibunuh, bukannya mati bunuh diri macam yang British rekod kan tu. Celaka punya British, senang-senang je nak goyang orang macam tu. Dia ingat orang tak sekolah ke? Tapi nak buka semula kes tu agak susah lah, sebab kekurangan kewangan. Lepas tu, kes yang jadi tu pula sebelum era kemerdekaan lagi. Tu yang sampai sekarang senyap sepi, tak ada khabar berita tu. Lepas tu korang nak tahu apa jadi dengan Malay National Bank tu? Bank tu diambil alih oleh anak saudara dia
Mustafa Yusof. Mustafa ni dia pemegang saham terbesar dekat Malay National Bank time tu, dan dia buka saham khas untuk bantu orang Melayu, terutama sekali dalam bidang perniagaan. Bank tu pun berkembang buka 6 cawangan dekat seluruh negara, iaitu di Rembau, Kuala Pilah, Termelur, Raub, Kemaman dan Muar. Lepas tu, masa Mustafa ni bentangkan laporan tahunan bank tu, beliau ni ada tegaskan bahawa usaha Allahyarham Ma'ruf Zakaria ni adalah untuk kembalikan semula kedaulatan orang Melayu melalui ekonomi masa tu. Jadi satu-satunya legasi Allahyarham Ma'ruf Zakaria ni yang ada, tulis sebatan jalan dekat KL tu, Jalan Ma'ruf. Bagi akulah kan, nama Allahyarham Ma'ruf Zakaria ni sepatutnya menjadi inspirasi kepada penggiat ekonomi Bumiputera dan Islam tau. Lagi satu, ikutlah contoh Allahyarham Ma'ruf Zakaria ni. Bila dia kaya, dia bukan kaya untuk diri dia seorang, dia kaya untuk bagi manfaat kat orang lain. Yelah, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Aku terbayang susah payah Allahyarham Ma'ruf Zakaria ni nak naikkan martabat orang Melayu time tu. Kita ni, orang keliling belum senang lagi kita dah dengki. Allahu Akbar. Jadi, di kesempatan ni, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dekat satu sosok hebat ni, Ma'ruf Zakaria ni, dan pejuang-pejuang tanah air kita yang lain. Al-Fatihah. Jadi guys, itu saja cerita aku dalam video kali ni. Aku nak ucapkan selamat Hari Malaysia dekat korang. Dan macam biasa, kalau ada apa-apa fakta yang aku tersalah ke, aku terlebih ke, aku terkurang ke, ataupun korang ada info-info tambahan, korang boleh share dekat ruangan komen macam biasa. Yang baik semua datangnya daripada Allah, dan yang buruk semua datangnya daripada diri aku sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.